Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada rakan-rakan di dalam FB group Friends of Ustaz Usam. Apa khabar? Selamat malam. Kita ucapkan kepada semua rakan-rakan saya yang mengikuti live kita pada malam ini seperti mana yang kita janji, seperti mana yang kita rancangkan. Alhamdulillah diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya untuk kita adakan sembang santai malam ini bersama dengan sahabat saya, kekanda saya, saudara Ali Ismail. Kalau sebut Ali Ismail, ramai yang tak kenal ataupun ramai yang kenal dan ada yang tak kenal. Bila sebut Ali Terra Rosa ataupun Ali Ekspedisi, ramai orang yang kenal dengan nama tersebut. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita mulakan pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dipermudahkan oleh Allah. Segala rancangan kita yang kita rencanakan ini dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama untuk membuka majlis kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya minta kepada rakan-rakan yang mana yang masuk ini, mungkin tuan-tuan boleh tinggalkan sedikit komen di ruangan komen kita ni untuk saya nak tahu macam mana kita punya line kita ini, cantik ataupun tidak, suara audio macam mana, audio kita punya gambar kita cantik ataupun tidak. Boleh tuan-tuan tinggalkan komen di ruangan komen, saya nak baca. Sebelum kita bersama ataupun kita nak ambil masa malam ni, kita nak sembang santai malam ni tuan-tuan. Kita bukan nak ceramah, kita nak bersyarah apa semua ni. Malam ni kita nak sembang santai dengan tetamu kita Abang Ali. Kita nak, orang kata nak ringan-ringan, kita nak ambil sedikit 1-2 poin nasihat daripada Abang Ali dan sebagainya untuk mengisi ruang masa kita pada malam ni tuan-tuan. Muhammad Zainuddin Ishaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon abang. Line cun, suara cun, semua cun. Pak Su, okey, alhamdulillah. Abang Ali je tak clear, dia kata. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita di tempat Abang Ali tu mungkin dia ada gangguan sikit. Syam Ismail, Assalamualaikum. Semoga insyaAllah, alhamdulillah, diberkati dan dirahmati serta sihat sekeluarga, insyaAllah. Muhammad Naim, Pendang hujan renyah tapi clear. Okey. Alhamdulillah. Ya. Abang Ali dah bersedia ataupun tidak Abang Ali? Masya Allah Ustaz. Okey. Ya, abang telefon. Nah, saat kita bagi ruang kepada Abang Ali, Ustaz. Okey Abang Ali, boleh dengar suara saya? Try link tu. Link kan? Link yang tadi bagi. Kita tunggu Abang Ali kita. Kita tunggu Abang Ali kita. Abang Ali kita tengah duduk. Abang Ali kita tengah duduk apa? Set up dia punya line set. Kita dengar suara Abang Ali. Hello, Assalamualaikum Abang Ali. Abang, kita tunggu. Okey, kita tunggu Abang Ali kita Sat. Dia tadi lagi kami duk set up dia punya line dia tu. Dan line dia tu ada sedikit masalah. Jadi yang mana yang masuk, minta tinggalkan komen. Suara Ustaz mau tahulah. Abang Ali je line tak apa clear. Ya, Abang Ali line tak apa clear Abang Ali.
Jadi alhamdulillah malam ni tuan-tuan untuk julung-julung kalinya lah. Okey. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Main banyak abang ni keluar masuk ni. Pakai telefon lain lah. Telefon ni tak tahu. Okey bang lah. Baik. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Abang Ali Expedisi, bukan XPCD. CD dia punya keluaran ni. Dia punya baran. Ni Ali XPCD ke DC ni? DC. PDC. Okey abang. Alhamdulillah sihat, rindu dekat abang ni. Lama tak jumpa, dah dekat 2 tahun abang. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Abang dari mana sekarang? Tak kenal tu. Kari kepala ikan. Kepala ikan Kok Diang. Dia mau tahu lah kepala ikan tu. Ikan pun tak berapa banyak dah abang eh. Tak tahulah banyak jadi. Ikan pun abang PKP ke? PKP ke. Abang dari mana sekarang? Saya di rumah di Kelang. Di Kelang. Macam mana keadaan di Kelang? Okey semua? Alhamdulillah. Tapi memang ada lah. Dia punya kes-kes ni banyak lah. Tapi kita buat tak tahu. Sebab tak tahu. Kita bergantung kepada Allah kan? Betul. Yang kita duk sibuk besarkan mereka. Mereka jadi besar. Abang, malam ni abang bersedia untuk bersama dengan rakan-rakan dalam FB Group Friends of Ustaz Usam ni abang? Tu dia. Saya dah masuk tadi. Friend Ustaz Usam. Abang pun dah masuk dah? Dah masuk dah tadi. Alhamdulillah kita, rakan-rakan kita dalam FB Group ni hampir 27,000 orang abang. Alhamdulillah. Saya, ini untuk pengetahuan abang, program julung-julung kalinya saya buat dalam FB Group Friend of Ustaz Usam ni. Dan abang adalah tetamu utama saya. Sebab kita pun duk berjanji 2-3 program dah bang. Gaya nak jadi elok, dia total lockdown. Gaya nak mula, jadi PKP. Jadi 2-3 kali. Jadi rasa bersalah duk berjanji dengan abang. Biar saya nak WhatsApp dengan abang pun. Daripada abang. Saya lock tarikh jadi lockdown pula. Daripada abang, saya pun duk kata abang Ali ni marah aku kan sampai pergi bakar badan apa semua ni. Jadi kita pun rasa bersalah. Itu protes nama tu. Jadi malam ni abang insya-Allah lebih kurang dalam masa 50 minit ke sejam ni kita nak semang santai malam ni. Kita bukan nak berat-berat, kita nak tengok komen-komen. Saya nak baca komen-komen daripada rakan-rakan kita yang mungkin sebahagian besar daripada ahli grup Friends of Ustaz Usam, kawan-kawan saya ni adalah peminat abang. Satu ketika dulu mereka sangat teruja dengan abang. Malam ni tiba-tiba abang Ali ni orang Kedah kata dia jengui mai dalam grup ni. Jadi malam ni abang, saya nak baca komen-komen daripada rakan saya ni. Mungkin 1-2 daripada permintaan rakan-rakan saya ni saya nak, mungkin mereka nak dengar lagu dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba layan malam ni abang. Jadi untuk kita memulakan bual bicara kita abang, mungkin abang boleh cerita sikit tentang perkembangan abang sekarang, bagaimana penglibatan abang dengan dunia seni dan apa aktiviti abang sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karim, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat yang menonton rancangan ni secara live. Laporan yang terkini lah, saya ni kurang sikit lah. Tapi walau macam mana pun, baik ke kurang baik ke, semua datang daripada Allah. Kena terima, kita kena husnuzon dengan Allah SWT. Kena bersangka baik. Bila Allah kata yang mana kita punya ni, kehendak kita tu tak berapa kita nak, tapi Allah nak bagi juga, kita kena terima. Sebab apa? Itu Allah ada sebaliknya, ada sebalik kebaikan yang Allah nak bagi nanti, insya-Allah. Kita sangka baik saja dengan Allah. Dalam PKP ni Ustaz, memang kita pun tak jadi apa. Macam Ustaz, kita dah blok tarikh tu, tarikh ni, dan macam-macam program saya blok. Pokoknya dah nak pergi mana pun semua kena roadblock. Tak jadi apa, duduk rumah. Lepas tu kalau ada peluang pergi masjid, dapat masuk masjid, masuk lah. Patah balik. Bayang di rumah.
rakan-rakan kita ni dia berkata suara Abang Ali tu dengar tapi kurang jelas. Mungkin Abang boleh pakai earphone ke macam mana? Masalah phone ni tak ada earphone ni. Oh, tak ada earphone. iPhone. Bukan saya punya, anak saya punya. Oh, tak apalah. Janji boleh dengar suara Abang, itu yang penting. InsyaAllah saya kuat sikit, saya naikkan volume. Jadi apa nama, alhamdulillah. Ada? Boleh tak? Macam mana? Tak ada. Saya kena pakai mic kot, mic. Okey, tak apa. InsyaAllah. Boleh, Abang boleh dengar suara kami dengan jelas? Saya boleh dengar suara Ustaz, insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi malam ni tuan-tuan, alhamdulillah kita kita tengok. Okey. Malam ni Abang, rakan-rakan saya ni nak minta nak dengar suara Abang lah saat gini, mungkin sebagai mukadimah lah. Abang punya lagu yang paling besar tu kita letak di belakang sekali Abang. Ya. Apa raksasa apa? Bunga angkasa, raksasa lah. Bunga angkasa tu. Lama tak nyanyi, 80 tahun tak nyanyi ni. Tahu. Tak apa. Yang mana yang Abang tak boleh part-part, yang Abang tak boleh tarik, Abang beritahu saya awal. Saya cover. Boleh tak? InsyaAllah. Abang, apa nama, saya nak minta untuk mukadimah ni. Saya ada dengar satu lagu Abang di dalam album Suara Da'i, keluaran daripada rakan kita, sahabat kita, Iwan Entertainment, Iwan Syahman. Tajuk lagu apa tu? Tajuk lagu saya tak ingat. Abang dah ingat tak? Aku heran. Lagu tu? Abang mukadimah sikit lagu Abang. Sekejap. Saya pun tak ingat lirik sebenarnya. Okey. Jadi lagu tu alhamdulillah. Saya kalau tak silap saya tu, lagu tu dia berkaitan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Betul? Betul. Lirik ada Abang? Nanti tengah duk cari. Okey, sebab malam ni kita nak baca hadis tersebut untuk menjadi pengisian kita sikit, untuk sama-sama kita ambil pengajaran, kita ambil poin daripada hadis tersebut. Bagaimana Nabi SAW bersabda, Nabi kata di bawah arasy Allah ada sebuah lembaran daripada emas. Di bawah arasy Allah ada satu lembaran yang dibuat daripada emas, yang di atas lembaran tersebut ada beberapa kalimah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kalimah tersebut Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam satu hadis qudsi. Antara kalimah tersebut Allah Taala berfirman, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah wa ajibtu liman ayqana bil qadar kaifa yahzan. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaranya ada empat kalimah, kita ambil dua dulu untuk malam ni. Allah Taala berfirman yang pertama, ajibtu liman ayqana bil maut. Aku heran, kata Allah, dengan hamba aku yang yakin tentang kematian. Yang yakin tentang kematian. Semua kita ni yakin dengan kematian. Sebab apa kita yakin dengan kematian? Sebab kematian ini kita tengok di depan mata kita. Setiap hari kita mendapat laporan. Tambah-tambahan kita berada pada zaman ataupun dalam keadaan yang dikatakan merebaknya wabak-wabak ni. Wabak COVID-19, wabak coronavirus ni. Jadi kita ni tengok laporan setiap hari, angka kematian 80 orang, 60 orang, 50 orang kematian. Maknanya apa dia? Kita yakin dengan kematian tu, kaifa yafrah, tapi kenapa mereka masih bergembira? Seronok sampai tak buat persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Sebab kematian ni, kata Allah, bila sampai saja saat ajal kamu, la yastakhiruna sa'ah, dia takkan lewat walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dia takkan cepat walaupun sesaat.
Ini yang kata kematian. Dia takkan lambat walaupun sesaat, dia takkan cepat walaupun sesaat. Yang disebut sebagai kematian. Tapi persiapan kita itu apa? Lalu kalimah yang kedua, wa ajibtu liman ayqana bil qadar. Aku heran dengan perangai sesetengah mereka yang yakin dengan segala ketentuan aku. Kaifa yahzan? Tetapi kenapa mereka masih bersedih? Itu di antara kalimah yang ada atas lembaran tersebut. Mungkin saya dengar lagu tu diambil daripada hadis ni ya bang. Okey bang? Boleh. Jadi clear dah bang, clear dah. Muka abang pun dah clear semua dah. Alhamdulillah. Abang nak pakai iPhone tak? Okey. Okey, tak apa. Abang keluar dulu, nanti abang masuk. Kan macam mana? Okey. Kita bagi ruang abang di kita nak untuk set up dia punya sound system je. Kita bagi abang ahli kita set up sat tuan-tuan. Biasa dah. Kita duduk dalam orang kata dalam maya ni, kadang-kadang ada yang cantik, ada yang tak cantik kan. Okey bang? Tak jadi ya. Okey, cantik. Saya punya technician ni Mastura. Saya dengar cantik bang. Yang ada. Dengar. Dia tak masuk. Tak apa, abang ambil masa untuk set up dulu, tak ada masalah bang. Tak. Okey, dengar suara saya bang? Boleh. Tak boleh Ustaz. Tak apa, macam biasa tak apa. Macam biasa tak apa, tak ada masalah. So kita nak kenal pasal lagu tu lah. Tajuk yang Pasal lagu tu. Aku heran tu. lirik dia bertaubatlah. Ni ada ni. Betul. Aku heran orang yang mengetahui akan datangnya maut masih lagi boleh berketawa. Aku heran orang yang mengetahui suatu hari kan kiamat tapi masih gilakan dunia. Aku heran orang yang mengetahui adanya api neraka tapi masih lagi ingin melakukan maksiat. Aku heran orang yang mengetahui dia yakinkan dihisab tapi masih tetap ingin mengumpulkan harta. Bertaubatlah, kembalilah ke pangkal jalan. Janganlah ikutkan hawa nafsumu, sesungguhnya itu amalan syaitan. Istighfarlah, itu sebaik-baiknya jalan. Pada Allah memohon pengampunan. Bertaubatlah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagu tu tahun bila bang? Saya pun tak ingat. Album ni keluar tahun berapa. Lirik daripada siapa tu bang? Tak tulis tahun berapa. Tapi mungkin 3, 4, 5 tahun lepas lah. Lirik daripada Iwan Syahmala. Iwan Syahman, dia ni memang orang yang ajib lah Ustaz. Dia Alhamdulillah, bakat dan anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan pada dia. baca tak alim, dia boleh dapat idea. Dia baca,
dia dengar doa, dia kata dia boleh dapat idea. Saya pernah duduk sebelah dia tengah baca doa. Dia cuik saya. Biasa dia cuik. Wih. Dia boleh buat lirik. Tak jadi lagu. Jadi Alhamdulillah. Hari ini abang kita nak tanya sikit tentang kehidupan abang lah, kalau boleh abang kongsikan sikit. Ali daripada satu orang, Abang Ali yang ekspedisi yang dikenali sebagai satu orang selebriti yang hebat, selebriti yang namanya besar dalam negara, berada di pentas rock, digila oleh ramai orang. Tiba-tiba Ali ekspedisi boleh meninggalkan dunia glamour, masuk duduk dalam dunia dakwah. Kenapa? Itu yang dia orang gila. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, nak kata macam mana? Hidayat ni memang milik Allah. Dan juga kita juga berkehendak. Bila kita berkehendak pada hidayat, Allah hantar hidayat tu pada seseorang, ataupun dia hantar pada asbab-asbab yang kita boleh menjadi kita mencari satu orang panggil suasana yang lebih baik lah daripada suasana yang dulu, suasana yang lebih aman, suasana yang lebih sempurna, suasana yang lebih kita rasa damai lah ni, damai, bahagia. Dulu kita rasa kita macam rockstar ni, kita rasa macam kita jalan ke atas angin. InsyaAllah orang pergi sana pergi sini semua orang kenal. Tapi Alhamdulillah itu hanya sementara saja. Allah kata dunia ni sementara, akhirat selama-lamanya. Bila kita dah mula ada kesedaran kat sini, Alhamdulillah, dia rasa benda tu yang lepas, biarlah lepas. Masa tu bukan Allah tak sayang, Allah sayang. Tapi bila Allah lebih sayang bila kita nak bertaubat dan bila kita nak berubah menjadi lebih baik daripada yang dahulu. Alhamdulillah. Itu je saya boleh kata. Bukan mudah lah untuk berubah ni. Bukan mudah kan. Saya duk melihat banyak dah orang yang cuba nak berubah, tetapi kita nak berubah ni, ulama kata nak buat sesuatu amalan itu dia mudah abang. Tetapi nak istiqamah dalam amalan tersebut bukan benda yang mudah. Contoh, kita nak bangun sembahyang subuh. Kita tak pernah bangun sembahyang subuh. Kita nak bangun sembahyang subuh ni, bolehlah kita set jam, kita suruh orang ni kejut kita. Okey, boleh. Tetapi nak istiqamah setiap hari ni untuk solat subuh, itu yang payah. Sama lah untuk kita berhijrah. Okey, hari ni aku boleh pakai tudung. Hari ni aku dah boleh pakai kopiah. Alhamdulillah, aku pun dah ada janggut, aku pun dah. Alhamdulillah. Tapi nak istiqamah untuk kita berhijrah ni bukan satu benda yang mudah. Mungkin abang boleh kongsi apa cabaran dan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada abang untuk istiqamah ni, sehingga abang dapat istiqamah ni. Nak kata bukan nak kita nak perasan diri kita baik, tidak, tetapi Alhamdulillah aku boleh istiqamah dah berapa tahun, aku boleh duduk dalam dunia dakwah ni. Ada tak ujian dan bagaimana abang mengharungi ataupun abang mengambil itu sebagai satu benda yang positif untuk dijadikan sebagai satu yang dapat menguatkan istiqamah abang itu? Kita tak ada daya upaya selain daripada kuasa daripada Allah SWT. Jadi apa yang kita mampu nak untuk istiqamah, sebenarnya kita kena duduk dalam suasana. Duduk dalam suasana. Bila kita tak duduk dalam suasana, kita masih lagi duduk dalam suasana yang dahulu, ini amat berat lah. Benda ni akan jadi, orang kata apa, terpesong. Saya cakap ni bukan saya nak kata saya bagus, tak. Saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya lalui dan apa yang saya dapat bila kita bersama-sama dengan jemaah. Saya duduk dengan jemaah tabligh, Ustaz tahu kan? Ya. Saya duduk belajar 3 hari. Apa yang kita belajar 3 hari tu macam-macam kita belajar. First kali kita belajar, hari yang pertama tu kita belajar adab. Adab yang pertama penting.
kalau kita ilmu tinggi ke mana pun, kalau kita tak ada adab, tak jadi apa. Kita ada ilmu yang mana pun, kalau kita tak ada adab, fail. Jadi first kali kita belajar, bila kita keluar dengan jemaah ni, ustaz yang ada bersama dengan kita tu akan ajar kita adab macam mana masuk masjid, adab macam mana nak berguru, adab macam mana nak makan bersama-sama dengan orang alim-alim ni, dengan orang alim ulama ni, adab macam mana nak duduk di majlis ilmu. Kena adab dia, ada adab. Nak tidur pun ada adab, nak masuk tandas pun ada adab dia. Hidup kita ni 100% belajar hidup cara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak hidupkan sunnah dalam kehidupan ni, susah kita nampak kejayaan. Kejayaan dalam dunia dan akhirat bila orang itu taat dari perintah Allah, dia ikut sunnah 100%, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat ikut semua, jangan tinggal semua. Jadi insya-Allah bila kita duduk dalam suasana yang orang kata apa, suasana yang baik, kita akan dapat perkara yang baik. Bila kita duduk dengan orang yang baik, kita akan dapat impias yang baik. Macam kata ada satu hadis kata, bila kita duduk dengan orang penjual minyak wangi, kita akan dapat rasa wangi dia. Bila dapat kita duduk dengan orang yang mengetuk apa-apa, welding, ketuk besi, kita akan dapat asap. Mungkin kita dapat abuk, mungkin kita silap-silap pun kita kena api, baju kita pun lubang. Jadi kita kena pilih yang mana kita nak cari yang terbaik. Kita kena ikut sunnah. Dan yang paling terbaik sekali, kita kena belajar fikir baik. Fikir baik, pandang orang baik. Walaupun kita kenal kawan kita ni jempol ni, tapi kita kena sangka dia baik. Dia ni ada chances boleh jadi baik, lebih baik daripada aku. Kan kita nampak dia ni memang kita kenal daripada dia kecil, daripada bujang. Kita nampak ni memang, wah ini memang orang utara cakap apa? Kalau orang Terengganu apa, orang Kelantan kata kedebek. Orang Kedah kata apa? Kahak. Barang dia macam tu lah. Orang sini panggil taiko lah, KL panggil taiko lah. Kita nampak walaupun kita nampak dia tak baik, tapi dalam hati dia mesti ada satu kebaikan yang dia boleh buat kepada kita. Dan kita bawa dia pada kebaikan. Kita belajar sangka-sangka baik, cakap perkara baik, pandang benda-benda yang baik. InsyaAllah benda yang baik itu akan datang dan Allah akan bantu kita dengan segala kebaikan yang Allah ada. Dan dulu kita tak sangka kita duduk suasana rock ni, kita pandang orang ni, pandang lebay, pandang ustaz ni macam Paul, kita tak boleh cakap lah kan. Poyo ustaz ni. Itu poyo ni, kata poyo. Tapi dia balik pula. Dia punya sifat ikramul muslimin dia. Dia membantu kita tanpa menuntut hak. Dia tunaikan hak kita tanpa menuntut hak. Ini yang kita nak belajar ni, dan kita sedang belajar perkara-perkara yang baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi macam saya katakan tadi, perubahan ini bukan satu benda yang mudah, abang. Kan tadi abang kata tadi bagaimana Nabi kata kita ni kena pandai pilih kawan. Kalau berkawan dengan tokek perfume, kita tak beli pun dia duk calik-calik kat kita pun kita jadi wangi. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita tak pergi duk buat kerja besi tu pun baju berlubang. Ada orang dia pergi faham hadis ni, dia kata lagu tu, dia kata aku tak boleh kawan dengan kawan-kawan tokek welding ni, dia kata. Orang dia jumpa kawan dia kata aku tak boleh kawan dengan hang ni tokek welding ni. Sebab pasal Nabi kata tak boleh kawan dengan hang. Bukan macam tu. Kalau orang kampung saya kata bukan macam tu, bodoh. Kena faham maksud hadis tu. Dia kata aku tak boleh kawan dengan hang. Maksudnya Nabi nak bagi tahu di sini, maknanya yang membentuk kita ini, peribadi kita ni, antara pengaruhnya adalah kawan kita. Of course di rumah, kita di rumah ada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Tetapi kawan ni juga dia mempengaruhi kita. Seorang ulama yang bernama Imam Ahmad ibn Har rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ni dia sebut, dia kata apa dia? Dia kata aku beribadat kepada Allah selama 50 tahun. Abadullah 50 sanatan. Aku beribadat dengan Allah ni selama 50 tahun.
Kama wajadtu halawatal ibadah. Selama 50 tahun aku beribadah ini, aku tidak dapat merasai, aku tidak dapat mengecapi yang dikatakan halawah, kemanisan, halawatul ibadah, kemanisan dalam melakukan ibadat ni, aku tak dapat rasa. Hatta taraktu salasata asya. Sampai dalam diri aku ni, aku meninggalkan 3 benda. Salah satunya Imam Ahmad kata pada dia, nak dapat kemanisan dalam melakukan ibadah ni, salah satu yang aku tinggal daripada 3 benda tu, salah satunya taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatal salihin. Aku meninggal dalam hidup aku ni dengan kawan-kawan yang jahat. Aku tinggal, aku mula select, aku mula pilih dalam rangkaian kawan-kawan aku ni, dalam senarai kawan-kawan aku ni, yang mana kawan-kawan yang saleh, yang mana kawan-kawan yang fasik, yang jahat. Kawan-kawan yang tidak membawa aku kepada Allah, kawan-kawan yang tidak membawa aku kepada kebaikan, kawan-kawan yang tidak membawa aku kepada Islam, aku mula tinggal. Kalau kita nak buat ibadah, nak rasa kemanisan dia itu, kita terpaksa untuk select, kita terpaksa untuk memilih kawan-kawan. Apatah lagi dalam hidup kita nak jadi baik. Apatah lagi dalam nak membentuk peribadi kita. Lagi-lagilah kita kena select kawan-kawan yang baik. Sebab tu Nabi kata, perumpamaan yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, kena pilih kawan. Berkawan dengan tokek minyak wangi, tak beli minyak wangi dia calik, bau dapat. Berkawan dengan tukang besi, tak pergi buat kerja besi pun dia duk buat, baju pakaian kita juga berlubang. Itu perumpamaan yang Nabi nak bagi tahu kepada kita. Jadi alhamdulillah, ini pun satu benda yang payah abang. Abang waktu nak berhijrah itu pun, selepas mula-mula berhijrah, mungkin ada tak abang mula kehilangan rakan-rakan, sahabat-sahabat dalam hidup abang? Dia bukan ujian, dia bukan pada orang kata rakan-rakan, sahabat-sahabat saja. Bahkan ujian yang datang daripada keluarga pun ada. Dulu kita pakai macam mana? Kita pakai tak sunnah pun. Kita pakai lebih daripada sunnah. Dia tak tengok. Dia tak tengok. Dia tengok macam mana jadi bang masyur. Bang masyur. Apa? Macam tu lagi kurang. Tapi bila kita ubah, kita pakai sabar, kita tahu fadilat dia. Kita pakai jubah, nakkan fadilat ni. Kita pakai belak janggut ni, janggut ni. Fadilat dia sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Hidup kita, mati kita, tidur kita dalam keadaan sunnah. Ini niat lah, tapi kena niat lah. Niat nak hidup yang sunnah. Tapi ujian dia datang macam tu lah. Dia kata, family kata, pakai biasa-biasa dah lah. Dia kata, kita pula pakai pula ala-ala ustaz 24 jam nak hidup yang sunnah. Sebab apa? Kita dah faham. Kita dah faham. Fajilat ni kita nak rebut. Dulu kita tak tahu. Kita buat tak tahu. Bila kita dah mula datang majlis ilmu, bila kita mula berdamping dengan orang alim-alim ulama ni, bukan kita nak jadi ulama, bukan kita nak jadi ustaz, sebab kita dah tahu fadilat dia. Fadilat dia apa kelebihan orang berjanggut, apa kelebihan orang pakai kopiah, apa kelebihan orang pakai jubah sugi, apa kelebihan pakai sugi, apa kelebihan kita pakai ridha, ada kelebihan, apa kelebihan kita pakai tongkat. Dulu masa kita ada tengah tak bersihat tu, kita pakai tongkat macam orang tua lah. Tapi itu dah sunnah, kita dapat sunnah Nabi. Orang tak perasan, orang kata macam orang tua, tapi memang sifat Nabi itu begitu. Dia tak nak nampak muda, dia nak nampak lebih tua. Bila kita pakai tongkat, orang lebih hormat pada kita, kan? Bukan kita minta dihormat, tapi itulah sunnah. Tapi bila kawan-kawan pula, ada lah kawan duk bila-beli, duk sindir-sindir. Sebab ni kita tahu kawan kita sama-sama batch. Kita pun dulu sama-sama nak sama-sama ya. Jadi bila ni member
macam ya tak ya, ya tak ya. Betul ke Ali ni? Betul ke? Tak apa lah. Ini semua ketentuan daripada Allah. Allah nak ubah seseorang, kadang-kadang kita tengok orang tu gangster besar pun. Bila Allah nak ubah, sekelip mata lah. Kita ni penyanyi apa sangat lah. Kan? Sahabat, kita baca kisah Nabi, sahabat Umar bunuh anak hidup. Beting, dia beting. Belah perut. Perempuan mengandung. Kita punya jahat setakat mana. Allah. Hai. Nakal-nakal macam tu lah, orang kata apa. Tak ada apa pun. Tapi kalau nak berubah ni, InsyaAllah benda ni sikit je. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi berkah lah. Dan istiqomah sampai akhir. Ustaz tolong doa semua kawan-kawan yang menonton kami ni. Doakan saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang ekspedisi ke peminat ekspedisi, keluarga saya, adik-beradik saya semua, anak-anak saya tolong doa. Benda nak istiqamah memang satu cabaran, satu ujian. Tapi kita bila baca sirah, sahabat-sahabat, baca sirah Nabi, kita akan dapat faham banyak mereka ni berkorban, macam mana mereka berkorban untuk dapatkan agama. Kita nak belajar agama dah mudah nak kat sini. Dulu nak dapat agama siap Umar siap declare. Siapa yang nak anak dia menjadi anak yatim, suami isterinya menjadi balu, bila aku hijrah mai sini, jumpa aku depan-depan. Macam tu dia punya cara dulu nak hijrah. Tapi kita kat sini, kita dah alhamdulillah, kita lahir dah Islam, kita lahir dah ada kalimah. Apa susah sangat? Tak susah pun. Kita cari suasana yang baik. Seliling rumah kita ni mesti ada orang baik. Dan kalau kita rasa kita ni jahat sangat, nakal sangat, mesti ada kebaikan dalam diri kita. Kita boleh muhasabah diri, apa yang aku boleh buat jadi baik, boleh bantu orang ke atau bantu diri aku, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah abang. Kadang-kadang bila kita berhijrah tu dah antara ujian, macam abang kata lah, mula nak berjubah, mula nak berkopiah kan. Biasalah abang. Cuma saya nak minta satu lah abang. Bila kita pakai jubah ni, kita kena pertahankan jubah kita. Jangan bagi orang tengok kita ni menyeleweng daripada jubah. Antaranya bila pakai jubah kena pakai spender abang. Ramai budak-budak muda kata hak duk pakai jubah tu confirm spender tak pakai. Hak tu je kena jaga abang. Jadinya orang tanya kadang-kadang, contohlah kita pakai kopiah dah. Benda bukan berat pun abang. Ambil ni bubuh atas kepala kan. Antara fadilat ataupun kelebihan dia macam mana abang? Bila kopiah duduk atas kepala, kita tak berani nak buat lebih kurang. Kita nak masuk tempat yang tak cantik, aku pakai kopiah ni. Kita nak pergi dia, aku pakai lebah ni. Bila kita nak buat lebih kurang, aku pakai jubah ni. Sekurang-kurang kalau kita, dia menjadi orang kata apa dia menjadi satu penghalang kepada kita. Dia menjadi satu yang menjaga kita ni. Kita buat kopiah atas kepala abang. Nak isap rokok tepi jalan pun kita segan. Aku pakai kopiah ni, aku pakai lebah ni. Betul tak? Kalau nak isap rokok pun rasa leceh. Apa nak lagi nak isap vape? Ni aku pakai jubah ni. Aku pakai jubah ni. Nak minum tapi dekat warung, masjid duk azan tu. Zuhur ataupun asar. Kita duk makan di kedai. Aku pakai jubah, aku pakai kopiah. Sekurang-kurangnya, dia jaga benda ni. Daripada kita duk dogoi kepala ni, bukan kata orang, saya sendiri pun nak buat lebih kurang. Aku ni orang panggil ustaz ni. Aku ni pakai kopiah ni. Jadi, itu yang sebenarnya kadang-kadang ada orang, kita nak berubah. Kita apa dia benda yang boleh menjaga kita? Antaranya pakaian kita. Biasalah kita nak, aku dah ada rida atas ni, hang ni nak belagak, itu biasalah bang. Kadang-kadang, carilah, kata ulama, carilah perkara yang boleh menjadi pembantu diri kamu untuk menyekat kamu dalam melakukan kemaksiatan. Cari benda yang boleh membantu kita menyekat diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Salah satunya pakaian kita. Pakaian ini dapat membantu kita
untuk menyekat daripada melakukan kemaksiatan. Mungkin abang ada rasa benda tu sebelum dan selepas abang berubah ni. Ada rasa tak abang dengan pakaian ni? Memang macam tu lah kan. Dia akan jadi rasa bersalah. Satu rasa bersalah. Satu rasa takkan aku nak buat benda tak elok. Takkan aku nak buat benda bila aku dah mula belajar sunnah. Takkan aku nak buat benda tak elok. Jadi peradaban yang kita kata belajar adab tadi, kita terapkan dalam diri. Alhamdulillah. Ya. Simple dia. Bila kita tak, dia ibarat macam dalam suasana juga. Suasana bila kita duduk dalam suasana yang kita tak pakai pakaian sunnah. Nanti kita rasa macam tak apa, boleh. Nak buat apa pun tak ada masalah. Tapi bila kita duduk dalam satu yang mencerminkan melambang kita ni orang Islam, yang melambangkan kita ini sayang dan cinta pada Nabi kita, benda ni akan automatik. Dia akan jadi kontrol kita punya perangai, kontrol kita punya percakapan, kontrol kita punya adab kita. Kita terus jaga secara tak langsung, insyaAllah. Sebab kita rasa, saya rasa lah, tak akan rugi lah kalau kita pakai hidup sunnah dalam kehidupan kita ni. Tak rugi. Bahkan kita akan mendapat lebih ganjaran pahala. Mudah-mudahan insyaAllah. Allah alam. InsyaAllah abang. Mungkin kita sudah menghampiri kita punya penghujung, di penghujung-hujung kita punya program ni abang. Kita sedap dah tak sedap dah 40 minit lebih dah. Kita dah hampir ke 10 suku dah abang. Dalam kita punya komen kita ni abang, mereka nak dengar lah lagu Bunga Angkasa abang. Mereka nak juga abang. Kita awal dah lama dah. Kita dah beritahu Bunga Angkasa pun dah tobat dah. Bunga Angkasa pun dah tukar jadi daun ketum dah bang. Sebab kita baca baik-baik lirik dia. Lirik tu memuji-muji, simbolik pada seorang dia. Jadi sebab abang tukar kepada apa? Lagu Bunga Angkasa tu dah abang tukar kepada Allah yang Esa. Okey. Indah sinar sang surya berdu irama sambayu, tiada seindah wajahmu, tiada semerdu suaramu, lembut bayu belai berdubur berlagu, tiada selembut belayanmu, tiada semerdu kau berlagu. Keindahan wajahmu jadi sumber ilhamku, suaramu yang merdu menghiburkan hatiku, bertambah cahaya hidupku, ku janji bersumpah setia, walaupun ribut melanda, kan bersama selagi masih ada sinaran mentari, selagi ada iman di dadaku, kan ku korban jiwa raga demi cinta untukmu Allah yang Esa. La ilaha illallah. Abang, ada kawan-kawan kita komen dalam ruangan komen tu. Subhanallah, sedapnya suara Abang Ali. Sebiji macam suara Ustaz Usam. Abang tak percaya ke apa? Okey.
Abang, terima kasih malam ni luangkan masa hampir 50 minit bersama dengan saya dan rakan-rakan di dalam Friends of Ustaz Usam. Kami di sini mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara abang di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkat kepada abang sekeluarga, dibimbing abang sekeluarga ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijauhkan abang dan sekeluarga daripada mara bahaya, diangkat abang dan sekeluarga ke darjat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak abang. Mudah-mudahan kita dapat bersua, kita dapat bertemu lagi di lain masa, di lain ketika, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, terima kasih kepada seluruh rakan-rakan dalam FB Group Friends of Ustaz Usam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang bersama dengan tokoh-tokoh yang lain pula, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.